Hai guys, sihat? Sebelum aku teruskan topik yang ada pada tajuk video kali ni, aku just nak bagi tahu yang drama Moji cemburu buta tidak ada apa. No, aku takkan dramatik macam tu. Tapi aku just nak bagi tahu drama Moji cemburu buta mungkin akan diupload pada bulan depan sebab banyak sangat benda yang terbengkalai dan banyak sangat benda-benda yang tidak dapat diselamatkan, seperti video-video yang dah pun dirakam tiba-tiba hilang. Okay, aku letak effort yang tinggi dekat drama Moji yang terbaru tu, Cemburu Buta, dengan Jessie lagi, dengan rakan-rakan yang lain. Tapi ya, itulah dugaan menjadi seorang YouTuber. But aku harap korang ada kesabaran yang tinggi untuk menunggu video tu siap. Dan korang jangan risau, segmen-segmen yang lain seperti drama Moji yang lain, dan juga segmen-segmen yang biasa aku buat tetap akan ada seperti biasa. Cuma Cemburu Buta tu mungkin akan di-upload pada bulan depan. Dan one more important thing, I just want to say thank you so much for 40k subscribers. You know guys, it's meant a lot for me, so I appreciate it so much. So thank you and thank you. Okay guys, back to the story. So hari ni aku nak bercerita tentang pengalaman aku ponteng puasa. Dan too good to be true, ini bukanlah perkara yang aku banggakan, dan aku tak pernah pun banggakan buat semua benda ni. Tapi kenapa aku ceritakan juga benda ni dekat korang? Ianya bukan sebab aku nak membuka aib diri sendiri, tapi aku nak share, okay, nak berkongsi apakah perasaan bila korang dapat duduk dalam situasi macam ni, dan bagaimana terasa jahilnya diri kau, okay, terasa jahilnya diri kau bila kau buat semua benda ini. So yeah, let's go to the first point. Let's go to the point that we have to talk about. Yeah, that's what I meant. So first, pengaruh dengan kawan. Waktu ni aku bekerja dan stay dekat rumah sewa dengan member-member yang lain jugalah. So macam biasalah guys, bila duduk berkelompok ni, totally macam-macam ragam yang akan jadi. Dan ada seorang mamat ni, to be honest, okay, sejujurnya sampai sekarang aku masih lagi berkawan dengan dia. Dan macam mana aku boleh terpengaruh dengan dia, ceritanya bermula lebih kurang macam ni. Oi Rizky, dah balik kerja dah ke? Woi, tak puasa Hanat. Relax lah, puasa je pun, nanti boleh ganti lagi pun, kan? Siapa je yang nak tengok? Kalau ya pun, malulah sikit dengan Tuhan, kan? Kalau kau tak kerti nak malu dengan orang. Alah kau. Kau tu pun, solat kejap je kejap tidak, adakah nak nasihat aku je? Sia-sia juga kau puasa. Kalau kau solat pun, ikut musim. Sentak kita. Dia macam ni Malik, okay? Aku nak tanya kau sikit lah, kan? Kau bukan main sedap sembang kat aku macam-macam, kan? Sekarang aku nak tanya, kau beli kat mana tu? And yeah guys, aku pun auto join sekali. Macam aku cakap, aku sebenarnya tak bangga pun dengan apa yang aku buat masa tu. Tapi I know, walaupun tak ada benda yang nak dibanggakan, tapi aku rasa mungkin ada benda yang korang boleh ambil daripada video ni. But so that's why you don't have to judge me first. Tapi korang kena tengok video ni sampai habis dulu, okay? Dan yang kedua, okay, yang ni pun aku rasa macam agak jahil jugalah. Tapi kali ni aku tak tahu lah, mungkin lagi teruk daripada yang pertama tadi kot. Okay, ni bukan sebab aku terikut dan still lagi dihasut oleh member aku masa tu, like the first footage tadi, okay, bukan macam tu. Ianya sebab mungkin aku dah terbiasa sangat ponteng puasa zaman-zaman tu. So aku rasa macam aku dah boleh buat kerja tu sendiri. Cuba korang bayangkan, okay, dengan selamba badaknya aku pergi pub, okay, tahu pub, dan kadang-kadang aku pergi ke bar. Kau nak tahu, dalam pukul 5 macam tu, bar ni baru nak buka. Maksudnya dalam pukul 4.30 atau pukul 5, maksudnya petang lah baru buka pub atau bar ni, okay. So aku memang tak akan makan pagi sebenarnya. Walaupun aku puasa, tapi zaman aku bekerja tu, aku tak akan makan pagi dekat rumah sebab aku selalu pergi kerja lambat. So aku tak ada masa dan tak sempat untuk manage my breakfast, even though I'm not fasting zaman tu, okay. Dan aku tak akan makan dekat tempat kerja sebab korang faham sendirilah, okay. Sebab you know, nanti ada yang kepoci dan
Ya, aku masa tu tak nak dengar leteran, tak nak dengar apa-apa benda-benda yang tak suka dan tak sedap didengar oleh telinga aku masa tu. Bayangkan, okey, bayangkan pukul 6 macam tu aku pergi pub atau bar hanya untuk makan. Yang aku rasa macam korang pun boleh fikir, lagi sejam 2 je kot nak masuk waktu berbuka. Tapi aku, bila aku ingat balik, aku sendiri pun tak tahulah nak cakap apa. Apalah yang aku fikir masa tu. So, nak dijadikan cerita, masa aku dekat pub atau bar kot masa tu, aku tak ingat, ada satu kejadian yang lebih kurang macam ni. Alright, Jack, macam biasa, Jack. Fish and chip, extra fries. Lepas tu bagi aku coke, fresh from freeze. Yang penting aku tak nak ais. Okey, boleh rezeki, boleh, tak ada masalah. Lewat you balik kerja hari ni. Biasalah, Jack, banyak paperwork. Actually I ada satu soalan dekat you lah. I nak tanya, you orang tak puasa ini macam tak ada masalah ke? Tak ada dosa-dosa ke? Macam mana aku nak cakap dengan kau Dia macam ni lah. Tu hal aku dengan Tuhan lah kan. Aku nak tazkirah dekat sini macam tak kena kan. Takkanlah aku nak cerita berlebih. Kau faham-faham sendirilah. Okey lah, saja je. I saja je mau ajak you bolak-bolak sikit. Jack, aku nak tanya sikit lah. Pakcik yang dekat bawah tu kan, dia memang selalu mengemis kat sini ke? Hayya, itu orang tua sudah banyak kali saya lagi bonzer-bonzer dekat sini pun selalu halau dia, tapi dia tak nak pergi punya. Tapi tak ada masalah lah, walaupun dia duduk dekat area sini, tapi dia tak kacau orang punya lah. Okay, Jack, macam ni. Kau buat chicken chop satu lagi, okay? Tapi yang tu bungkus. Okay, boleh. Lepas aku dah habis borak-borak dengan Jack, aku dah kenyang masa tu. Dan aku pergi dekat pakcik ni tadi. Pakcik? Oh, pakcik. Pakcik. Ya nak. Kenapa nak? Maaf pakcik, terlelap. Tak ada apa pakcik. Ni saya ada beli makanan sikit. Pakcik makanlah. Tapi janganlah makan lambat sangat, nanti kan masuk angin. Allah Akbar, susah je nak. Pakcik puasa nak, pakcik tak boleh nak makan lagi. Tapi terima kasihlah bagi rezeki dekat pakcik hari ni. Pakcik tak kisah pun. Kalau sejuk sikit pun, janji adalah makanan sikit kat pakcik nak berbuka nanti. Pakcik puasa ke pakcik? Ya nak, pakcik puasa nak. Apa yang wajib tu kita kena buat lah nak. Orang-orang dekat negara-negara luar tu banyak lagi teruk lagi yang Tuhan uji daripada pakcik ni nak. Kalaulah diorang tu boleh tunaikan benda yang wajib macam ni, walaupun teruk diuji nak, apalah sangat nak kalau nak dibandingkan dengan pakcik ni. Apa-apa pun, terima kasihlah sebab bagi makanan ni dekat pakcik. Rezekilah kat pakcik hari ni. Terima kasih nak. Ya pakcik, sama-sama pakcik. Guys, masa tu aku sentap gila guys. Tapi itulah guys, okay, aku baru je rasa macam nak dapatkan satu kesedaran. Tapi benda tu tak berkekalan lama. Dan ya, aku kembali kepada rutin jahil aku seperti biasa. FYI, for your information, semua yang berlaku ni tak adalah terjadi dalam masa 1 bulan puasa je tau. Means, termasuklah bulan-bulan puasa di tahun-tahun yang lain juga. So ini aku pendekkan dan aku huraikan supaya video ni tak menjadi 3 hari 2 malam. Itu je lah aku nak beritahu. So, yang terakhir, yang terakhir, masa ni aku dengan mamat yang aku ceritakan tadi tu, which is yang first tadi tu, yang menghasut aku untuk buat perbuatan ni for the first time ever. Ya, masa ni kita orang belum gaji. So, semua cukup-cukup untuk bayar komitmen je. Tapi masa ni bukanlah dekat rumah sewa
yang aku ceritakan tadi tu. Kita orang dah balik dekat KL, duduk rumah parents, tapi kita orang masih lagi kerja sekali. Okay, masih lagi kerja bersama di tempat yang berbeza. Cuma, office yang berbeza, tapi kerja di circle yang sama. Ya. Korang faham kan? Masa tu, kita orang nak berbuka dekat tempat kerja. Okay, macam aku cakap tadi, nak berbuka dekat tempat kerja ni memang tak akan menjadi. Dan possibility untuk berbuka di tempat kerja ni agaklah tipis. Sebab korang faham diri, macam aku cakap, aku tak nak ada sebarang masalah di tempat kerja. Dan aku tak nak aku dibuang kerja disebabkan benda-benda macam ni. Dan aku tak nak ada perkara-perkara yang membawa kemuskilan itu, kemungkinan ini, possibility itu, dan bla 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 and whatsoever. Aku tak nak semua itu terjadi. So, aku decide untuk pergi ke satu restoran Cina. Dan aku dengan dia pergi dekat restoran Cina ni tadi. Ya, nasib baik kawan aku ni muka tak berapa nak Melayu sangat. So, kita orang masuk dalam restoran Cina tu and kita orang order makan apa semua. Dan korang bayangkan, okay, mungkin Tuhan nak tunjukkan something, I don't know. Belum sempat makanan nak sampai, yang kita order tadi tu, tak sempat lagi makanan tu nak sampai, tiba-tiba Rizky, aku rasa macam Jais yang lalu tadi tu. Ha? Weh Malik, kau jangan buat hal Malik. Aku dah lah tengah lapar ni. Aduh, sumpah aku tak tipu Rizky. Aku nampak dia melintas tadi. Belum sempat makanan nak sampai, Jais yang sampai dulu. Aku tak tahulah ada orang yang report ke atau memang disebabkan ramai sangat orang biasa berbuka dekat situ. Aku tak tahulah apa masalah dia. Dan aku dengan kawan aku tadi ni pergi ke pintu belakang and don't judge me. Dan Alhamdulillah guys, sekarang ni aku dah menyesal lah dengan perbuatan tu semua. Dan aku berubah ke arah yang lebih baik. Okay guys. Dan bagaimana aku ni boleh berubah? Ianya disebabkan member aku yang tadi ni juga. Okay, masa tu aku tak tahulah apa yang merasuk diri dia. Korang bayangkan, aku biasa ajak dia berbuka tengah hari apa semua kan. So macam biasa, okay, aku ajak dia keluar. Ajak dia keluar berbuka. Yeah, that's what I meant. Yeah, bukan ajak keluar like dating or whatsoever. So, aku ajak dia pergi berbuka tengah hari. And tiba-tiba dia jawab macam ni. Tak kot Rizky. Kau makan seorang lah Aku puasa hari ni. Muka engkau puasa. Memang tak lah cerita dia. Macam ni balik. Hari ni aku belanja. Semalam kau tak datang kan? Hari ni aku belanja kau makan. Kau tahu tak semalam aku makan seorang-seorang? Aku cakap aku puasa kan. Bahagian mana yang kau tak faham ni? Let lah, aku tanya je, jangan marah. Okey lah. Terserah kamu. Gue mau makan. Selepas kejadian tengah hari tu guys, malam tu juga member aku ni, dia ajak aku lepak. Masa tu dia ajak aku lepak selepas dia habis tarawih. Okay, aku macam wow, serius lah kau pergi tarawih? Korang janganlah salah faham. Itu apa yang aku fikir masa tu, bukan sekarang. Okay. I think I need a water. Alhamdulillah. Then, kan, dekat sinilah kenapa aku boleh berubah seperti mana dia berubah. So, disebabkan aku nak minum air jap. Korang tengoklah footage terakhir ni. Okay? This is how I've changed macam mana aku sekarang. Rizky, aku nak minta maaf lah sebab
aku bad mood dengan kau dekat office tadi. Tak ada hal Malik, tak ada hal. Okey, benda tu benda kecil je. Kau apa hal ni? Tiba-tiba jadi alim. Apa hal? Dah lah semalam tak datang kerja. Semalam aku tak datang tu sebab aku tak berapa sihat. Lepas tu satu lagi aku ada dapat satu mimpi ni tau. Mimpi apa pula kau ni? Aku rasa aku tak nak borak lah pasal mimpi tu. Cuma aku nak, kalau boleh aku nak kau fikir kan, kita dah kawan lama. Okay, aku macam aku nak borak hati ke hati lah dengan kau sekarang ni. Boleh tak kau jangan berkias dengan aku? Aku dengan kau ni kawan dah lama kan? Apa kata kau just straight to the point? Okay Rizky, okay, aku straight to the point dengan kau. Kita ni dah besar panjang. Orang cakap dah berbulu dah pun. Tapi perangai kita ni kan, tak matang langsung kan. Senang cakap lah Rizky kan. Sebab aku tak tahulah, mimpi semalam tu buat aku sedar. Aku rasa macam hidup aku ni banyak sangat terperak dengan dosa. Aku bukan apa Rizky, sebab aku sayang kau. Tu je. Aku rasa macam tak terlambat lagi kot kalau aku nak ajak kau, maksudnya kita pergi ke arah lebih baik kan. Macam mana aku nak cakap dengan kau dia macam ni Malik Kau ingat tak dulu kau pernah cakap kat aku kan, kita ni solat pun tak menentu kan. Kebaikan kita buat pun kan, tak dapat apa juga, kosong. Tapi kan, kau ingat tak apa kau cakap dulu? Kalau kita ni tak reti nak malu dengan orang, paling tidak pun malulah sikit dengan Tuhan kan. Aku pegang je apa kau cakap dulu tu. Tapi mungkin sekarang baru hati aku nak terjentik nak dengar apa yang kau cakap. Tu je. Alah Malik, tu cerita lama lah Malik. Kau nak ungkit lagi tak kisahlah lama ke, sekejap ke, jomlah kita berubah. Kau pun banyak sangat dah buat benda buruk sebab terpengaruh dengan aku sebelum ni. Apa salahnya kali ni kita perbaiki pula perkara yang buruk kita pernah buat bersama tu, pergi ke arah yang lebih baik. Lepas aku dah habis borak dengan member aku tu, aku pulang ke rumah dan aku termenung. Okay, sebelum aku tidur tu aku tiba-tiba teringat apa pakcik yang dekat bar tu pernah cakap dekat aku. Lepas tu aku fikir betul-betul apa yang kawan aku tu cakap betul ke tidak kan. Dan syukurlah. Okay, aku bersyukur sangat sebab hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, aku berubah menjadi manusia yang aku sendiri tak jangka yang aku boleh buat dan aku boleh ubah. Okay, aku dah berubah menjadi manusia yang lebih baik dari masa ke semasa dan aku bangga dengan apa yang aku buat tu. Dan aku bangga dengan perubahan yang aku buat itu. Dan aku rasa macam walaupun banyak sesalan yang mungkin tak dapat aku lupakan, tapi aku rasa macam lebih baik adanya waktu untuk aku berubah daripada tak ada langsung waktu untuk aku berubah. It's mean like it's better late than never. So guys, aku harap korang dapat belajar something daripada pengalaman aku ini. Okay, so kalau ada di kalangan korang yang rasa nak ponteng puasa, don't worry, WhatsApp je, nanti aku tolong order. Nah, I'm just kidding guys. Apa-apa pun selamat berpuasa dan jangan ponteng puasa. Okay guys, so sebelum aku bagi outro seperti video-video yang sebelum ni, aku ada cipta sebuah quotes yang aku nak sangat korang dengar. Okay, petikan ataupun quotes tu berbunyi macam ni. Okay, jap, lupa. Okay. Nikmat yang sementara tak akan kekal selamanya, dan jangan disebabkan nikmat yang sementara kita sengsara selamanya. Okay guys, itu saja daripada aku. Selamat berpuasa. Jangan potong puasa, okay guys? Hey guys, thanks for watching. Jangan lupa like, comment and share this video. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe seorang Abang Muji. Trust me, it's free. And that's all for today. See you guys on the next video. Bye and stay safe.